Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Terima kasih karena masih lagi sudi singgah di channel ini. Dan kalau yang baru saja berada di sini, terima kasih juga kepada Anda. Currents VMY, tempat di mana kami bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi juga mencabar naratif dan membongkar apa yang terselindung di sebalik retorik politik. Hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang hangat dan juga kontroversi, yaitu skim insurance berkumpulan Sabah. Diumumkan dengan gah oleh kerajaan negeri, kononnya untuk kebajikan rakyat, tetapi UMNO Sabah kata ini tidak lebih dari alat politik murahan. Betulkah? Atau adakah ini sekadar permainan persepsi menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir? Jadi begini, baru-baru ini Setiausaha Penolong UMNO Sabah Alfian Sambas tampil dengan kenyataan yang agak keras. Katanya skim yang diumumkan kerajaan negeri itu hanyalah satu gimmick politik untuk memancing undi. Lebih-lebih lagi bila skim ini disertakan pula dengan bantuan keuangan bulanan Rp300. Memang dengar bunyinya macam ada agenda saja kan yang tersembunyi. Oke, Alfian juga tanya satu soalan yang ramai juga tertanya-tanya. Kenapa bantuan seperti ini hanya diumumkan sekarang? Kenapa tidak dari awal penggal? Dan kalau betul niat kerajaan ikhlas ingin membantu rakyat, sepatutnya skim macam ini sudah lama diperkenalkan. Bukan begitukah yang sepatutnya? Menurut Alfian, UMNO Sabah tidak pernah menolak sebarang dasar yang bermanfaat kepada rakyat. Tapi dia tekankan skim macam ini kena ada pelan keuangan yang kukuh dan bukan sekadar bertahan 2-3 tahun dan lepas itu hilang macam tu sahaja. Kalau tidak ada perancangan jangka panjang, ini semua hanyalah helah politik. Dia juga menghentam kerajaan negeri pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS kerana gagal menyelesaikan masalah asas rakyat Sabah. Cuba bayangkan, walaupun kerajaan negeri kata mereka dalam kedudukan keuangan yang kukuh, tetapi masalah air bersih, elektrik yang stabil dan jalan raya yang elok masih tidak selesai-selesai, terutamanya di kawasan luar bandar. Katanya lagi, pemilik perniagaan masih menanggung kos kerugian sebab gangguan bekalan asas dan jalan-jalan yang rosak terus menjadi puncak kemalangan. Alfian juga melontarkan satu persoalan yang besar. Siapa sebenarnya yang untung daripada skim insurance ini? Rakyatkah ataupun syarikat insurans yang dilantik? Dia tuntut ketelusan dan minta kerajaan jelaskan apakah skim ini benar-benar membantu rakyat atau hanya menguntungkan pihak tertentu yang rapat dengan kuasa. Dia juga memberi amaran, jangan jadikan rakyat Sabah sebagai alat permainan politik. Oleh kerana itulah, rakyat mesti bijak menilai dan jangan terpedaya dengan bantuan sementara yang hanya muncul bila pilihan raya sudah dekat. Tambah beliau lagi, negeri Sabah sepatutnya dibina atas asas keikhlasan, keutamaan yang tulen dan juga perancangan jangka panjang dan bukanlah gimmick politik semata-mata. Coba kita tengok dari latar belakang skim ini pula. Kerajaan negeri kata ia bertujuan untuk memberi perlindungan kepada golongan berpendapatan rendah dan pekerja yang tidak formal. Perlindungan yang dimaksudkan termasuklah kemalangan dan juga kematian. Satu perkara yang memang sangat diperlukan terutamanya oleh mereka yang tiada akses kepada perlindungan insurans biasa. Tetapi sekali lagi, kenapa sekarang? Dan kenapa tidak diselaraskan dengan pelan pembangunan menyeluruh? Laporan dari Jabatan Audit Negara 2022 pun sudah menyatakan bahwa masih banyak kawasan luar bandar di Sabah yang tiada bekalan air bersih. Jalan raya pun lebih 40% masih dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam satu laporan lain oleh Free Malaysia Today pada bulan Mac 2024 dinyatakan bahwa gangguan elektrik di Sabah adalah 10 kali lebih kerap berbanding di Semenanjung. Ini bukanlah dakwaan politik semata-mata,
karena ini adalah fakta yang didokumenkan. Menteri Kerja Rakyat Sabah pun pernah cakap bahwa lebih 3 bilion ringgit diperlukan untuk menyelenggara jalan negeri. Tetapi peruntukan yang ada sangatlah terhad. Jadi bila rakyat lihat kerajaan tiba-tiba mengumumkan bantuan keuangan dan insurans menjelang PRN, secara logiknya orang akan curiga. Apakah benar niatnya untuk membantu rakyat? Atau hanya ingin mencari sokongan politik? Dan ini bukanlah kali pertama perkara macam ini berlaku. Dalam sejarah politik Malaysia, pendekatan gula-gula pilihan raya ini memang sudah menjadi amalan yang biasa. Bukan saja oleh GRS, tetapi juga oleh mana-mana kerajaan yang ingin kekal berkuasa. Dan persoalannya sekarang, adakah rakyat Sabah akan terus terpengaruh dengan bantuan sebegini? Adakah kita akan undi berdasarkan emosi ataupun mula berfikir secara kritikal tentang hala tuju negeri ini untuk 10, malah 20 tahun akan datang? Dan satu lagi perkara yang menarik untuk difikirkan, UMNO Sabah sekarang lantang bersuara karena mereka berada di luar kerajaan. Tapi semasa mereka berkuasa dahulu, adakah mereka juga bersih daripada strategi politik populis yang sama? Bukankah mereka juga pernah menggunakan, bahkan selalu menggunakan bantuan segera untuk menarik sokongan? Apa pendapat Anda? Seterusnya, disinilah letaknya dilema rakyat Sabah. Antara memilih parti yang memberi bantuan segera ataupun memilih pihak yang menjanjikan pembangunan jangka panjang. Tetapi belum tentu boleh dilaksanakan. Apa pendapat Anda? Baiklah, seterusnya satu lagi persoalan yang perlu kita kupas. Adakah syarikat insurans yang dilantik untuk skim ini mempunyai kaitan dengan mana-mana tokoh politik? Siapa pemiliknya? Adakah mereka akan dapat keuntungan besar daripada kontrak ini? Dan kalau ya, maka rakyat bukan sahaja tidak dibantu, malah diperbodohkan sekali lagi. Kita juga tidak boleh lupakan bahwa PRN Sabah kali ini sangatlah penting. Ia akan menentukan sama ada GRS terus kekal berkuasa ataupun rakyat akan memberi peluang kepada pihak lain. Maka segala bentuk bantuan dan inisiatif yang diumumkan perlulah diperhati dengan penuh berwaspada. Kita tidak boleh terus telan bulat-bulat segala yang diumumkan tanpa soal siasat. Inilah waktunya rakyat Sabah bangkit dan menjadi pemilih yang kritikal, bukan sekadar penerima bantuan. Dan di sini saya ingin tanya Anda semua, apakah pandangan Anda? Adakah skim insurans ini benar-benar membantu rakyat Sabah atau sekadar strategi politik murahan? Siapa yang akan betul-betul untung? Dan adakah kita akan sekali lagi masuk perangkap gula-gula pilihan raya? Adakah Anda setuju dengan pandangan UMNO Sabah atau Anda pikir ini hanyalah satu lagi drama politik menjelang PRN? Jangan malu dan jangan segan untuk berkongsi ulasan, pandangan serta pendapat Anda semua di ruangan komen. Sebab kami di Currents VMY ingin mendengar suara Anda semua. Like dan share video ini kalau Anda rasa rakyat Sabah perlu tahu kebenaran di sebalik berita-berita manis yang sedang dihidangkan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak pendengaran eksklusif seperti ini. Kami bukan sekadar membaca berita, kami bongkar naratif. Sampai jumpa lagi dan terus kekal kritikal, terus kekal celik politik. Currents VMY, suara rakyat tidak boleh dibeli.